Al-Hafiz Al-Zahabi dalam Siyarul A'lamun Nubala ketika memperkatakan mengenai tokoh-tokoh ini menyebut tentang Al-Ghazali. Wal-Ghazaliyu imamun kabir wa ma min syartil alimi alla yukhti. Al-Ghazali imam yang besar ketika dia memperkatakan tentang kesalahan Al-Ghazali. Tetapi bukan menjadi syarat kepada seorang alim itu untuk dia tidak buat silap. Kita memuji Al-Jilani dengan kesalahannya, tetapi kalau ada beberapa pandangannya yang perlu dinilai, kita kena nilai. Kullu kalamin yu'khadhu wa yutraku illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua cakap diterima dan ditolak, melainkan cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita meletakkan bahawasanya mentang-mentang nama je Abdul Qadir Al-Jilani, maka apa yang dia kata semuanya mesti diterima. Itu kita telah menyamaratakan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menilai ucapan dia Al-Ghazali dan seumpamanya dengan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana saya mencerca Imam Nawawi sedangkan saya sendiri yang mengajar kitab Imam Nawawi di Lembah Kelang ni? Siapa yang baca ketika saya masih lagi menjadi mufti, artikel saya yang paling mendapat sambutan, Islam agama bukan candu orang miskin. Semua laman web, semua parti masuk. Saya ingat, kebanyakan pemimpin Malaysia masuk, iaitu Islam bukan candu orang miskin. Saya mengkritik kerana kenaikan harga minyak dan saya membuat contoh perjuangan Imam Nawawi. Bagaimana dia kata saya mencerca Imam Nawawi? Nikmatnya, alangkah nikmatnya apabila kita dapat mempelajari Islam dengan manhaj salafus salih, dengan cara salafus salih. Bebaslah otak kita ini daripada khurafat, bebaslah akidah ini kita ini dari kekeliruan. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang tak mempelajari akidah Islam, pengajian Islam melalui manhaj salafus salih, pening kita nak uruskan dia. Kejap dia percaya itu, mari benda ni dia percaya benda itu pula. Tapi bila orang belajar salaf, ada dalam kitab, ada dalam sunnah, no, tak ada, selesai. Saya tak ikut melainkan ada yang kitab dan sunnah. Selesai masalah. Tak ada lagi khurafat, karut marut, kepercayaan yang berbagai-bagai yang menyeraputkan insan. Nikmat tuan-tuan mengetahui Islam dengan jalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman yang akhir ketika Islam bercampur baur. Hal ini mustahab tuan-tuan. Tuan-tuan, lapangkanlah dada. Sebab itu akidah kita bermula dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La, tidak ada sama sekali. Bersihkan tataran jiwa anda. Jangan ada satu pun kekotoran. Selepas ia bersih, pacakkan akidah Islam yang tulen dan amalan Nabi SAW. Tiba-tiba muncul, bukan salah, muncul tokoh-tokoh. Muncul Abu Hanifah tahun 80 Hijrah, meninggal tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Muncul Imam Malik, muncul Imam Ahmad. Mereka ini semua juga menyatakan sama. Dengar alasan kami, jangan hanya mendengar apa yang kami kata. Al-Muzani ini orang kanan mazhab Syafi'i. Dia tulis semua pendapat-pendapat Syafi'i, interpretation yang dikeluarkan oleh Syafi'i terhadap teks-teks Islam. Dia kata, aku menakalkan ucapan Syafi'i, ilmu Syafi'i, supaya orang mendapat manfaat. Dengan aku ingin berpesan dengan pesanan Syafi'i, janganlah kamu ikut kepadaku dengan kamu tidak tahu, tapi lihatlah alasanku. Tiba-tiba datang orang kemudian daripada mereka kata, siapa yang mazhab Syafi'i kalau keluar jadi sesat. Siapa yang dah mazhab Syafi'i tak boleh ambil pendapatlah mazhab Maliki. Perkara yang tak disebut oleh sahabat sendiri. Bagaimana orang yang datang kemudian, kita hormat semua imam ni, kena imam-imam jago. Pegawai-pegawai Jabatan Agama, cuba dengar elok. Kita hormat imam-imam ni, kita tak petikan. Cuma kita kata di dalam dunia intelektual tidak pernah membenarkan manusia dikongkong oleh satu pahaman saja. Manusia mesti terdedah kepada banyak penafsiran dan kita boleh membuat penilaian. Ada orang kata habis tu
awak lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke kerana awak nak ambil pendapat selain daripada Syafi'i? Kita pun boleh tanya dia, awak ni ambil pendapat Syafi'i, awak lebih pandai daripada Imam Malik ke? Kalau main tanya dengan tu sampai pagi esok tak habis. Wanita menyerupai lelaki itu terang, tak perlu buat majlis fatwa lah, habis duit kapal terbang saja. Tanya ustaz, tanya budak-budak baru mengaji agama tingkatan 3 pun dah tahu bahasanya wanita tak boleh menyerupai lelaki, lelaki tak boleh menyerupai wanita, tak memerlukan para mufti bersidang. Tapi saya seorang tak pergi dah Jumaat. Saya bukan komplain, tapi saya ingat kita pergi kepada isu-isu yang lebih besar kepada umat Islam ni. Banyak isu-isu yang terbengkalai yang membabitkan penting umat Islam. Saya dah sebut semalam, saya mungkin akan mencadangkan supaya dilihat bagaimana untuk ISA itu diletakkan garis panduan Islam kalau nak dilaksanakan dan hukum Islam mengenainya. Bagaimana cara memenuhi jemputan majlis solat hajat berjemaah? Sekolah. Apa? Tuan-tuan, solat hajat ni Nabi ajar solat 2 rakaat, tapi tidak pula dinaskan untuk berjemaah. Solat 2 rakaat. Yang bahagia Dr. Asri Zainal Abidin, tuan-tuan perempuan hadirin sekalian, saya mohon maaf kerana sebenarnya saya datang untuk mendengar syarahan daripada Dr. Asri, tapi bila sampai ke sini disuruh saya buat ucapan. Pada malam ini saya fikir semuanya berpendapat bahawa sesuatu harus dilakukan. Jadi saya tak berhajat untuk bercakap panjang kerana nak beri peluang pada Dr. Asri untuk memberi pandangannya terhadap, saya tak tahu apa tajuknya. Saya sangka aja aku nak cakap pasal perpaduan, tapi kalau nak cakap pasal lain asalkan berkaitan dengan agama, tak apalah. Kita pun, saya pun datang, saya ingat pasal dengar syarahan agama. Sekian, terima kasih. Saya tak tahu apa motifnya, tapi Datuk Asri ini merupakan seorang yang bercakap secara betul terang dalam ceramah-ceramahnya, tapi disokong dengan bukti dalil yang nyata, nas-nas yang konkret. Tuduhan, dan tuduhan itu bagi saya sangat besar dan berat, yang membabitkan soal maruah, yang membabitkan soal keilmuan, yang membabitkan soal boleh berpecah belahnya orang Islam. Saya tak dapat terima apabila dia menyatakan saya menghina ulama, mencerca ulama. Kalau dia kata saya berbeza pendapat, saya mengkritik pendapat ulama, saya akui kerana dalam dunia akademik, dalam dunia ilmiah, kita memang mungkin boleh berbeza. Bukan apabila saya mengkritik saudara, saya membenci saudara ataupun saya menghina saudara. Itu biasa. Ini bila dia kata saya hina ulama, saya menolak mazhab, saya menolak ahli sunnah, saya menolak i'tiqad ahli sunnah. Oh, ini besar. Dia sebenarnya dia mengandungi maksud menyatakan saya sesat.